Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah dan kurnianya kita masih lagi diberi dengan kekuatan kepada kita untuk sama-sama hadir sembahyang berjemaah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi bagi kepada kita dengan kesihatan. Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi beri kita dengan kelapangan masa. Dan alhamdulillah, janji Allah Subhanahu wa ta'ala tak kena lagi pada kita. Kalau kata kena pada kita, ya Allah Subhanahu wa ta'ala nak janjikan bagi setiap daripada hamba dan makhluknya yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ni, kalau kata kena dekat kita pada malam ni, tak ada dah muka tuan-tuan duduk pada hari ni depan ni. Allah Subhanahu wa ta'ala janji dengan kita bahwasanya kullu nafsin za'iqatul maut. Bagi setiap benda yang hidup, setiap benda yang mempunyai, yang dikatakan kullu nafsin, setiap benda yang mempunyai roh ataupun yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala janjikannya dengan za'iqatul maut, iaitu akan mati, akan dicabut nyawanya, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada apabila sampai daripada seruannya nanti. Kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi lagi kekuatan kepada kita pada malam ni. Kita boleh sama-sama mai hadir duduk dalam ni, kesihatan pun ada. Berbanding dengan orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kesihatan, tak mau mai duduk dalam ni, tak mau mai menghadiri dengan majlis-majlis ilmu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak dah daripada hadis-hadis dia, daripada ayat Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala duk cerita kepada kita untuk suruh kita ni mai dengan menuntut ilmu, mencari dengan ilmu. Supaya apa? Supaya tidak lain tidak bukan kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita tengok hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada kita sambung dalam kitab kita Syama'il Muhammadiyah. Segala bentuk peribadi yang mana menjadi kesukaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada tubuh badan Nabi Muhammad, segala perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dimuatkan dalam satu kitab yang dipanggil dengan Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hadis daripada Abi Darda radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk daripada kitab kita tengok sikit. Khamsun man jaa bihinna ma'a iman dakhala al-jannah. Man hafaza 'ala as-salawatil khams, 'ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna wa sama Ramadan wa hajjul bait in istata'a ilayhi sabila وآتى الزكاة طيبة بها نفسه وآدى الأمانة. قيل يا رسول الله وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة. إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. Hadis riwayat At-Tabarani biisnadihi jayyidin, dengan sanad yang cantik, dan telah dikatakan hadis sebagai hadis yang hasan dalam kitab As-Sahih At-Targhib wa Tarhib. Hadis ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak cerita kepada kita 5 perkara. 5 perkara apabila kita lakukan dia, kita jaga dia dengan elok-elok, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjanji dengan kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda yang cukup besar. Benda apa lagi nak kalau kita bukan bukan kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ni, kita nak buat satu perkara yang membolehkan diri kita apabila kita lepas daripada mati, kita duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu yang kita nak. Tak mau benda lain dah. Tak tahu kalau tuan-tuan nak duduk dalam neraka asal, wali'auzubillah, kan? Kok-koklah ada yang seorang dua dia kata biarlah Allah Ta'ala dia jadikan syurga dan neraka, tak adil pula duduk dalam syurga saja, terai pi lah. Ada macam tu. Wali'auzubillah min zalik. Siapa pun tak mau. Semua mesti nak duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demai dengan satu lafaz yang cukup bernilai, yang cukup besar kepada kita. Kalau kita boleh jaga dengan 5 perkara ni,
mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia janji kata dakhalal jannah, masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut berdasarkan daripada hadis yang telah diriwayatkan oleh sahabat baginda Abi Darda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun man jaa bihinna ma'iman dakhalal jannata. 5 perkara yang sesiapa yang membawa datang ataupun melakukan dengan 5 perkara ini berserta dengan keimanan dia, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, man hafaza ala salawatil khams ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna. Yang pertama, Nabi pesan kepada kita, siapa-siapa yang nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitu golongan yang menjaga daripada sembahyang 5 waktu sehari semalam. Jaga sembahyang 5 waktu sehari semalam. Benda yang pertama Nabi pesan kepada kita, makna kata benda tu besar. Kita kena jaga sembahyang kita daripada waktu subuh, daripada waktu zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Benda yang kena kita tiap-tiap hari kena continue. Ala wudu'ihinna, dia jaga-jaga tu pula di atas setiap daripada perbuatan dia, daripada mula lagi dia ambil wuduk dia. Mula lagi daripada ambil wuduk dia kena jaga dah. Ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna, dan juga siapa-siapa yang jaga daripada sudut wuduk, rukuk, wa sujudihinna wa mawaqitihinna, dan juga jaga daripada sujud dia dan juga waktu-waktu sembahyang dia. Nabi sebut yang pertama. Dengan sebab apa? Kadang-kadang tu ada juga orang yang mencuri dalam keadaan dia duk sembahyang. Nabi sebut kepada kita ada golongan hak duk curi, tengah duk sembahyang pun duk curi. Bukan kata dia lepas-lepas saja bagi salam tu duk balas duit orang, tak. Yang tu pun ada juga. Kan ada kan? Sampai satu viral, depa viralkan WhatsApp tu. Hak yang duk tengah tipu buat sembahyang. Duduk tepi tiang tabung tu, dia sembahyang sikit, dia celup pi tabung, orang mai dia duduk sujud. Sambil duduk sujud, kepala kali sikit duk tengok kiri kanan, tak ada orang, dia pergi ambil balik duit dalam tu. Tengok tak? Kata jenis perangai tu pun ada juga. Yang tu dalam tu tak, tapi Nabi sebut yang duk curi-curi dalam sembahyang ni adalah orang yang tak jaga dengan tumaninah dia. Sembahyang macam patuk ayam patuk tu. Patuk dedak tu, tabuk dedak, tabuk berah, dia patuk naik, dia patuk naik. Macam tu dikira sebagai orang yang mencuri dalam sembahyang dia. Yang ni yang pertama Nabi sebut, kalau kita boleh jaga, maka Nabi sebut dengan dakhalal jannah. Nabi janji kita akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasama Ramadan. Bagi orang yang tidak ada keuzuran, bagi orang yang tidak musafir, maka wajib kata dia untuk melaksanakan sebulan bulan Ramadan dengan berpuasa. Tak lama dah kita pun nak puasa ni, kan? Tak lama dah. Kemudian wa hajjul baiti in istata'a ilaihi sabila. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, siapa-siapa yang jaga dengan sembahyang dia, dengan wuduk dia, rukuk dia, sujud dan waktu-waktu dia, kemudian jaga dengan shaum Ramadan, kemudian dia pergi buat haji sekiranya dia mampu, maka mereka ini akan dakhalal jannah, akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sebut dengan wa ataz zakati thayyibatan biha nafsahu. Dan juga golongan-golongan yang membayar zakat yang terbaik di sisi mereka. Hak mana yang bila cukup haul dengan nasab. Haul dengan nasab ni mana kata dia punya pendapatan dia dah cukup, dan juga cukup setahun, maka dia kena keluarkan sedikit daripada harta dia, kerana itu dah bukan milik dia dah. Yang tu adalah harta bagi orang-orang asnaf-asnaf yang lain pula. Tak layak dah dia nak pegang hak lebih tu. Dia kena sedekah, bukan, dia kena keluarkan daripada hak wajib daripada harta dia tu untuk disedekahkan kepada asnaf yang lain. Kemudian yang kelima Nabi sebut wa addal amanata. Dan juga kalau nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dia kena tunaikan amanah dia. Maka sahabat tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qila ya Rasulullah,
tanya kepada Nabi Muhammad, apa dia ni? Qila ya Rasulullah wa ma adal amanata. Wahai Rasulullah, kami nak tahu apa yang dikatakan dengan menunaikan amanah ni. Oleh kerana Nabi dah sebut dengan 4 perkara tu secara jelas. Nabi sebut dengan rukun-rukun Islam yang kita tahu sebelum ni. Dan rukun-rukun Islam itu dipanggil sebagai arkanul ma'rufi. Biasa dengar tak? Arkanul mu'azzam. Dia tak panggil dengan arkanul haqiqi. Sebab apa? Ada beza arkanul mu'azzam, arkanul ma'ruf, dan juga dia tidak dikira sebagai arkanul haqiqi. Sebab apa? Sebab salah satu kalau kita tak buat, dengan sebab kita tak mampu, kita tidak lagi dikira sebagai orang kafir. Adapun kalau arkanul hakiki, kalau kita tinggal saja satu, maka kita akan dianggap kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Arkanul hakiki ni apa dia? Kena kepada rukun-rukun iman. Kalau tinggal salah satu, mana kata kita dah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa li'auzubillahi min zalik. Kemudian sahabat tanya, wa mal adanul amanah? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala al-ghuslu minal janabati, iaitu mandi daripada janabah, mandi daripada hadas besar. Hak ni yang dikatakan tunai dengan amanah. Nabi sebut, mana kata benda ni besar tuan-tuan, kena ambil tahu. Jangan buat main-main tuan-tuan, kan? Hak sini alhamdulillah, hak duk mai duk dengar kuliah, mai duk mengaji ni, insya-Allah kita yakin bahawasanya depa lepas dengan bab-bab ni dah. Tapi yang luar tu ramai lagi kawan-kawan hak duk jadi qadi. Depa kata, depa biasa duk tanya, kan, hak nak berkahwin dah tu, umur tu dekat 35 tahun dah, tanya mandi janabah, dia punya lafaz niat dia macam mana tak reti. Tak reti. Kalau kata tak reti mandi janabah, selama ni dia duk buat amalan-amalan dia macam mana. Dengan sebab tu Nabi kata benda ni benda yang besar. Nabi sebut kepada kita, jangan duk buat main-main, kan? Kita duk ingat kata mandi janabah ni senang lah. Betul lah, memang tak susah bagi orang yang reti. Hak tak reti, lafaz niat pun tak reti. Kita duk mengajar tu kolej Islam ada juga pun yang tak reti lagi. Tanya dia kata, tak apa nak ingat. Tak apa nak ingat. Takkan masa masuk dalam jamban tu depa bawa pi dengan buku-buku niat dalam tu, kan? Tak ada jawapan kata tak apa nak ingat ni. Kalau kata hak dah besar dah mandi. Sebab apa? Sebab Nabi sebut, innallaha lam ya'man ibnu adam ala syai'in min dini ghairiha. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak akan menerima bagi setiap anak Adam itu sesuatu pun daripada perbuatan ibadah dia dalam agama Islam ini, melainkan kalau dia selesai dah dalam bab al-ghuslu minal janabah. Oi, dia kadang sembahyang 5 waktu ni, dia lah orang yang pertama duduk belakang tok imam, yang depan sekali, kan? Duduk belakang tok imam tu, angkat takbir tu dia paling derah pada tok imam. Tok imam angkat takbir Allahu Akbar, dia pula jadi macam tok imam Mekah dah, Allahu Akbar. Tengok sembahyang apa? Mandi janabah tak besar mandi pun. Mana kata tak diterima walaupun dia tu derah pada tok imam. Kalau kata pi buat haji sekalipun, dia lah orang hak lari lebih daripada orang suruh lari anak-anak saja, suruh tawaf tu lari anak 3 kali, 3 pusingan. Dia tu lari lebih daripada anak-anak. Mana kata dia lari bapak-bapak pun tidak juga dianggap sebagai ibadah. Dengan sebab apa? Dengan sebab benda yang besar dia tak selesai lagi, iaitu adal amanata, menunaikan amanah dia. Hadis yang kedua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, wa an Ibadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannata. 6 perkara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, aku sendiri bagi doman, aku sendiri bagi garanti, aku sendiri akan garanti kepada kamu ni dengan 6 perkara ni di atas diri kamu. Kalau 6 perkara ni kamu buat, maka admanu lakum al-jannata, aku akan garanti dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala kalau buat 6 perkara ni. Yang pertama Nabi sebut, isdaqu idza haddatsatum,
Mana kata Nabi sebut 6 perkara ni akan dijanjikan, akan digarantikan dengan syurga Allah Subhanahu taala. Hak yang pertama iaitu apabila bercakap mestilah bercakap dengan benar. Isdaqu idza haddatsatum. Cakap dengan benar. Yang kedua, wa aufu idza wa'adtum. Dan apabila kamu ni berjanji, maka hendaklah kamu menunaikan janji kamu. Jangan memungkiri janji. Ini yang nombor 2. 6 perkara ni kalau kita boleh jaga, mana kata Nabi sebut idmalakum, aku garanti ke atas kamu dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa'adul amanata idza tumintum. Dan juga kena selesaikan amanah apabila kamu ini telah dipertanggungjawabkan. Yang nombor 3. Yang keempat, wahfazu furujakum. Jaga, pelihara daripada faraj-faraj kamu. Pelihara daripada kemaluan-kemaluan kamu, lelaki maupun wanita. Yang seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut wa ghaddu absarakum. Tunduk ataupun rendahkan pandangan mata kamu bagi lelaki. Kan? Sebab apa? Mata lah, apabila tengok daripada mata lah dia turun ke hati. Kita tengok apa pun benda yang karut marut, kita tengok sesuatu benda yang boleh merosakkan daripada sudut kita punya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab tu kadang-kadang kita bebai jadi nak buat satu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Mata kita. Tak kata tuan-tuan, saya pun sendiri nak jaga, walaupun nampak senang 6 perkara ni Nabi bagi tahu. Nak tunaikan 6 perkara ni benda yang payah. Kita memang tak mau kadang-kadang tu. Kita jaga elok-elok dah, kadang-kadang dia mai jengui depan mata. Betul tak? Kan? Itu yang jadi astaghfirullahalazim tu, tangan duk buka juga tu. Dia jadi macam tu lah. Sebab apa? Dia mai jengui depan mata. Kan? Astaghfirullahalazim. Kut celah dia duk pergi tengok pergi juga. Kan? Ramai macam tu lah. Wakafu aidiakum. Yang nombor 6 dia sebut dengan wakafu aidiakum. Jagalah tangan-tangan kamu daripada membinasakan, ataupun jagalah tangan-tangan kamu ini daripada merosakkan antara kamu dengan orang lain. Tangan kita kadang-kadang, dengan tangan kita lah hari ini orang boleh berbalah, dengan tangan kita lah hari ini boleh merosakkan hubungan antara adik-beradik. Tambah-tambah hari ini cukup sensitif. Tangan-tangan kita ni yang menjadi punca kadang-kadang tu benda hak fitnah disebarkan. Kan? Duk ujung tangan dah ni, handset. Apa saja slide pi. Tengok-tengok benda tu adalah satu fitnah yang tidak sepatutnya kita sebarkan. Hadis yang ketiga, dia baca pendek-pendek ya. Hari ni dia tak mau hurai panjang-panjang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhdasu idza jaa a'rabi faqala mata sa'ah. Ada satu ketika sahabat-sahabat duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan antaranya Abi Hurairah. Duduk dalam keadaan depa ni selesai daripada sembahyang, kadang-kadang dalam keadaan depa selesai daripada majlis-majlis tazkirah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba ada seorang daripada orang Arab, jaa a'rabi, mana kata orang Arab daripada Badawi. Maka dia tanya kepada Nabi Muhammad, faqala mata sa'ah. Tanya kepada Nabi Muhammad, bila ni nak berlaku kiamat-kiamat ni? Hang duk mai sebut kat kami ni tiap-tiap hari pasal kiamat nak berlaku bila ni? Mai duk tanya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, qala idza dhayya'atil amanatu fantazirus sa'ah. Apabila telah hilanglah orang yang beramanah, maka hendaklah kamu tunggu dengan as-sa'ah, yang dikatakan dengan hari kiamat ni. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, hari ni ada hadirat, selalu tak ada hadirat, jadilah 2 orang pun kan. Tak ada lagi mengikut celah, tak ada dah kan. Selalu tak ada surau ni. Hari ni ada 2 orang, alhamdulillah. Lepas ni dia membiak ramai. Hilang habis di mana. Selalu surau lain ramai orang perempuan, tapi surau ni hebat dia ramai orang lelaki. Hebat kita no, alhamdulillah kan.
Apa benda yang boleh kita ambil daripada kesimpulan daripada hadis-hadis ni? Yang pertamanya, tak dapat tidak, untuk nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena jaga dengan 5 yang dikatakan sebagai rukun-rukun Islam. Yang seterusnya, Nabi Muhammad SAW bagi tahu kepada kita 6 perkara yang wajib kita kena jaga, wajib kita kena pelihara untuk kita masuk sama-sama dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apabila kita bercakap jangan bohong, kalau kita berjanji kita jangan mungkiri, dan juga kalau kita diberikan amanah maka kita kena selesaikan dia amanah itu dengan sebaiknya. Jaga dengan faraj-faraj kita, kemaluan-kemaluan kita, jangan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita rendahkan pandangan-pandangan kita, dan juga kita jaga tangan-tangan kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi bagi garanti akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ketiga-tiga hadis ni, benda yang paling besar sekali iaitu mengenai amanah. Amanah, Nabi Muhammad SAW nak sebut kepada kita, makna kata amanah itu adalah satu perkara yang paling besar untuk kita kena jaga. Nak masuk syurga, dia punya kena jaga amanah. Hadis yang kedua, Nabi nak bagi garanti nak masuk dalam syurga, Nabi sebut juga dengan amanah. Hadis yang ketiga, sahabat mai tanya bila nak berlakunya Yaumul Qiyamah, bila nak berlakunya hari-hari akhirat, kena jaga dengan amanah. Dengan sebab itulah amanah kita, kalau kita ni nak jadi suami pada si isteri, daripada awal lagi kita angkat ijab dan qabul, mana kata kita dah pegang satu amanah yang cukup besar. Aku terima nikahnya, mana kata aku terima anak pakcik ni, dan aku akan tanggung segala dosa-dosa dia, makan minum dia. Aku kena jaga daripada sudut pakaian dia, tempat tinggal dia. Dan kalau aku biarkan isteri aku ni dalam keadaan tidak menutup aurat, dalam keadaan dia ni melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku biarkan dia ni jahil dengan ilmu-ilmu agama, mana kata aku tunggu dan aku sedia untuk dibaham oleh malaikatmu, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Tu amanah kita. Jangan duk ingat kata kahwin senang lah. Orang lelaki ni kira kalau nak kahwin 4 tu mainan bibir, orang kata kan. Kira nak kahwin 4 lah. Dia tak tahu kata amanah yang cukup besar dia kena pegang. Kalau kata kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada amanah dia, kita dah pernah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan daripada surah Al-A'raf ayat yang ke-72, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala bila kata dia tanya kepada kita ketika mana kita ni masih lagi dalam alam ruh, Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada kita, bukankah alastu bi rabbikum, bukankah aku ni adalah Tuhan kamu, bukankah kamu ini adalah hamba-hamba aku dan kamu ni perlu taat kepada aku, menjauhi segala larangan aku dan melakukan segala ibadat kepada aku? Bahkan kita menjawab, bala syahidna, bahkan kami menyaksikan bahawa engkau adalah Tuhanku. Yang tu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata kita ni diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku utuskan kamu, tidaklah aku utuskan kamu, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku, Allah SWT kata, jadikan jin dan juga sekalian manusia ini, melainkan supaya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, amanah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita sebagai majikan, kita ada amanah kita kepada anak buah kita. Kalau kita sebagai bos, kita ada amanah kita kepada pekerja-pekerja kita, kena tunaikan setiap kebajikan kepada mereka. Duit kena bayar sebelum daripada kering. Orang kata apa? Kering peluh dia buat kerja tu. Yang tu yang Islam ajak. Bayar dengan setimpal dengan apa yang dia telah lakukan. Dan juga kalau kata dia tu pekerja, mana kata dia kena ada amanah dengan majikan dia. Setiap hari kalau kata dia dapat dengan bayaran yang secukupnya, kebajikan yang telah dijaga oleh dia punya syarikat dan sebagainya, mana kata dia kena jaga amanah daripada sudut masa dan juga waktu dia. Kalau kata dia sebagai pemimpin,
Mana kata dia ada amanah dengan rakyat dia. Tapi hari ini tuan-tuan, hari ini kita tengok mana kata amanah tu telah hilang. Hak dulu kita duk mengharap-harapkan duit kita boleh habuan nak kumpul-kumpul, habuan nak pergi haji ni tuan-tuan, pun hilang dah. Tu hari ni. Dengan sebab tu depa kata satu MDB, satu Malaysia dalam bahaya. Wallahu alam, orang kata. Saya tak katalah. Betul tak betul wallahu alam. Tuan-tuan try tengok, cek lah depa kata. Saya tak kata pun. Ada yang kata satu Malaysia dalam bala, pun ada juga. Iaitu pentafsiran yang telah diberikan oleh ahli-ahli dia kot. Hak duk sembang kot kedai kopi je baru kan. Depa bubuh sendiri pentafsiran. Kan kita dapat berita hari ni payah dah. Hari ni cukup payah. Jangan duk buat perangai gitu kan. Kita bagi tahu orang tu, orang atas-atas tu. Jangan duk buat perangai dah. Dulu tak apa. Dulu tak sampai kat kita. Depa buat beli apa pun ke, nak kena apa pun tak sampai, tak apa. Hari ni sampai. Apa benda depa buat sampai awal lagi. Beli tanah dengan harga 194 juta. Tanah 1.56 ekar je. Kan besar mana pun. Setengah panah bola. Kan? 194 juta. Duit siapa? Duit kita. Dengan sebab itulah depa tak tahulah orang pesan hari ni yang mana yang duk ada duit-duit tu, takut duit tu hilang, maka hari ni boleh pergi bawa keluar, buh lagi pada satu bank lagi. Depa nak buka bank baru. Sebab apa? Tengok yang baru ni nampak tak berapa comel dah. Dengan daripada sudut pengurusan, daripada sudut ketirisan dia, pi mana duit apa dan sebagainya tak tahu. Jadi depa buka satu bank baru, bank hajah. Boleh try pi tengok bubuh kan. Yang mana ada lah, yang mana ada pergi bubuh dalam bank hajah. Dah bank haji tak boleh nak ni kan. Pengurusi pula depa kata pengurusi bagi dekat kepada kita punya ni lah kan, lady first kita, dia punya pengurusi. Mungkin dia akan jaga duit kita tu dengan elok sikit lah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, benda itulah di antara yang dikatakan sebagai hak-hak dan amanah-amanah yang kita kena jaga. Ada kereta kena ingat amanah kita juga. Jalan raya bukan nak duduk tempat nak berlumba. Bukan hak dia seorang. Bukan hak untuk ahli kumpulan dia, tak. Hak untuk semua. Amanah kita dengan orang lain. Dengan sebab tak jaga amanah hari ni, mereka pergi duduk lumba, pergi mati tiga orang dah. 3 orang tu kalau mati tu tuan-tuan, kalau kita cek balik dalam kitab-kitab, kalau kita ambil lah satu hukum yang dikatakan sebagai hukum Islam, andailah negara kita jalan dengan hukum Islam, buka kitab dalam Khatib Syarbini, dalam Iqna', tak boleh buka kitab Al-Majmu' besar lagi bagi Imam Nawawi, tak pun buka kecil sikit I'anatul Talibun Abu Bakar Syattah, tak pun ambil yang baru sikit contemporary Dr. Wahbah Zuhaili kan, buka Al-Fiqh Islam wa Adillah, buka tengok dia duduk dalam bab apa. Sebab apa? Setiap daripada pembunuhan ni dia terbahagi kepada 4 bahagian. Tahu kot? 4 bahagian bunuh-bunuh ni. Tahu tak? Yang pertama dia panggil sebagai Al-Qatlul Amd, bunuh secara sengaja. Yang kita ambil pedang, kita pergi geram ke hang, aku tengok muka hang lah ni, tak ada kerja, tak ada apa pun, saja aku tengok muka hang hari ni, aku rasa geram dan aku rasa aku nak bunuh, pancung kepala dia. Tak ada pasal-pasal, mati kawan tu. Itu Qatlul Amd, bunuh dengan sengaja. Ataupun ambil pistol pergi tembak kat dahi. Yang kedua, bunuh secara tersalah, Al-Qatlu Khata', bunuh tersalah. Bunuh tersalah ni macam mana? Kita pi 2 orang member, contohlah ni, banyak benda lah. Contoh dia, kita pi 2 orang member, kita pi memburu. Kebanyakan daripada contoh-contoh daripada kitab-kitab dia bagi tahu macam tu. 2 orang pi duk memburu, tiba-tiba hak seorang lagi ni dia pi, kita tak nampak dia pi mana. Kok dia nak kencing kan, nak terberak, dia pi jauh sikit pada kita. Tiba-tiba kita ni ada senapang dekat kita, kita duk tengok benda duk bergerak ke ujung tu. Tengok-tengok nampak serupa bulu kan, kita duk tengok nampak apa ekor lembu liang. Rupa-rupanya kita lupa kawan kita rambut jenis afro kan, rambut afro tu macam apa, Alley cat kan.
Kan tiba-tiba kita tengok tak tahu, kita tembak habis kat dia, pum, kena, mati. Kita duk anggap kata dia tu lembu liang tadi tu, sebab tengok rambut dia tu tak pasal, tembak-tembak mati. Maka yang tu dipanggilkan sebagai bunuh dengan tidak sengaja. Yang tu barulah tunggu di pintu syurga, betul kan? Yang tu bunuh tidak sengaja, mana kata dia tak kena qisas bunuh balik. Kalau yang bunuh dengan sengaja, qisas dia kena bunuh balik. Yang tadi kalau kata dengan syibul abd, benda yang serupa dengan bunuh dengan sengaja ni, dia dipanggil sebagai syibuh al-abdu, seolah-olah nampak macam sengaja. Sebab apa? Sebab kita tahu kata bawa kereta dengan kelajuan 150 ke atas ni, kalau kena apa-apa pun, mana kata kita akan membunuh orang. Tiba-tiba kita duk pergi buat benda tu, tiba-tiba mati, orang tu mati, kita kena dengan diat mukhaffafah, dia panggil. Diat mukhaffafah ni mana kata 100 ekor unta. 100 ekor unta, tuan-tuan, kan? Bayang 100 ekor unta, hari ni unta sekor 5,000. Tak ada unta sini 200 ekor lembu. Tak ada lembu kat sini cari 2,000 ekor kambing. Bayang. Barulah ada nilai yang dikatakan nyawa di sisi kita. Islam dia jaga sampai tahap tu, tuan-tuan. Gigi tuan tu, kalau kata member pergi tumbuk, patah sebatang 5 ekor unta. 5 ekor unta kali dengan 5,000, 25,000. Gigi emas baru RM1. Dapat tu, buang habis semua, tanam gigi emas semua, kan? Dapat 25,000. Boleh buat tu? Baru kita rasa kita ni terjamin dengan setiap kehidupan. Dengan sebab tu Islam tu, dia mai tu adalah untuk nak menjaga maslahat. Kalau ikut ni memang tak mau cakap benda ni, tapi sejak 2-3 menjak ni, duk tengok sejak 3-2 menjak ni, lepas daripada dia mai bab-bab cukai tak cukai, mai pula yang mai duk sembang bab cukai ni pula, menteri-menteri pun nampak satu macam, mai pula hak berlaku macam ni. Dia jadi benda kita nak kena bagi tahu juga benda-benda macam ni, baru orang sedang sikit. Biar hukum Islam tu dijalankan di negara kita, baru puas hati, tuan-tuan. Kalau kata tak relevan dan sebagainya, suruh dia sembah bagi Allah yang lain, Tuhan lain, mudah kata. Sebab apa? Yang tu turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah nampak gerang sikit malam ni, kan? Minggu depan tak mau panggil dah ustaz tu, tak mau mai kan, ikutlah. Hari ni, kan, selalu dia main lembut, dia main cakap lembut. Hari ni sebab lapar perut, dia cakap darah ni. Kan, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Lagi satu dia panggil yang dikatakan sebagai syibul amdu tu pun, contoh dia kalau kata kita ni, kan, hak laki dia ni nak makan cok kodok, contoh mudah, dia nak makan cok kodok, tapi dia kata hak bini dia duk ramah sedap dah, bubuh tepung, bubuh garam sikit, uli pula bubuh dengan apa, dengan pisang semua elok-elok dah, tapi tiba-tiba dia kata, ish, hari ni abang kata abang tak mau makan dah cok kodok buat daripada pisang. Asyik duk makan cok kodok rasa pisang, bau pisang, dia kata tak mau dah, kalau boleh bau lain pula, kan, rasa lain. Bini dia kata, abang nak rasa apa, ikutlah, buat pilah macam mana pun. Bini dia duk fikir-fikir, ish, laki aku ni dia main merayan abang ni, betul lah, kan, selalu orang perempuan ni, kan, main penyakit apa hari ni, buang tabiat ke apa, tak apalah. Dia pun pergi ambil ubat gegat, dia buh 3 biji dalam tu. Dia nak biar bau lain pula, buh ubat gegat dalam tu, uli-uli pi. Oleh kerana ubat gegat tu dia makan-makan, pi laki dia. Itu juga dikira sebagai syibil amd. Dan buat dengan segala, orang panggil apa, seolah-olah nak bunuh. Sebab dia pada ubat gegat tu tak boleh makan, bunuh habis binatang-binatang, tiba-tiba dia pergi buh kat laki dia, mati, kan, lekat kat paru-paru ke. Maka syibil amdu juga. Dan lagi satu syibil khata'. Yang ni juga dibincangkan dalam kitab-kitab yang disebut tadi. InsyaAllah kalau ada masa tuan-tuan boleh mengaji. Cukuplah sekadar itu, muqaddimah panjang dah, tak dan masuk dalam kitab kita pula lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Babu ma jaa fi dzikri khatamir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ai hadza babu ma jaa fi dzikri khatamir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada satu bab menyatakan tentang cincin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situ kan?
cincin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni kita dah huraikan tentang kasut ataupun sandal ataupun slipper yang telah dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pakai kasut dengan ada dua qibalan, dua tali. Kaki dia letak kat tengah. Kaki hak dua tu letak kat tengah macam ni, kaki ni duk celah ni macam ni. Kan? Itu yang dipanggil sebagai sandal Nabi Muhammad. Cuma pada zaman yang dikatakan zaman Sayyidina Uthman, barulah Sayyidina Uthman dia pakai dengan satu slipper yang kita dah pakai hari ni, slipper Jepun tu, satu tali tu. Yang tu telah diasaskan oleh sahabat baginda yang bernama dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sebelum ni kita dah baca dah hurai dah hadis tu. Kita tengok hari ni tentang cincin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahid an Abdullah bin Wahab an Yunus an Ibn Shihab an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana khatamun nabiy sallallahu alaihi wasallam min wariqin wa kana fassuhu. Cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah dibuat daripada perak, min wariqin wa kana fassuhu, dan batunya iaitu adalah batu hitam Habsyi. Batu hitam yang diambil daripada Habsyi, batu warna hitam. Orang panggil batu apa? Batu akik. Akik kan? Akik warna hitam tu. Yang tu antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak pakai, cari batu warna hitam tu pakai. Lepas ni kita tengok pula banyak lagi ada nak cerita pasal cara Nabi pakai dan sebagainya. Antaranya yang Nabi pakai dengan batu hitam Habsyi ni iaitu batu akid. Kalau boleh cari belah Yaman dan sebagainya ada jenis-jenis batu ni. Hadis yang seterusnya, qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Uwanah an Abu Bashar an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata di sini dia membuat cincin dia daripada perak. Nabi Muhammad dia buat cincin daripada perak dan dia menggunakan cincin itu adalah sebagai cap muhur saja, bukan memakainya di jari. Hadis ni Abdullah bin Umar dia kata Nabi Muhammad ada ketika dia buat cincin dia tu adalah digunakan sebagai cap muhur. Sebab apa? Sebab pada zaman dulu uruf dia, kalau surat ni kalau kita nak hantar dekat raja-raja mana pun dia kena ada cap muhur. Macam hari ni juga, hari ni pun kita kena ada cap baru orang kata oh ni daripada jabatan-jabatan sekalian, baru orang nak percaya. Kalau kata bagi surat daripada kita saja, dia panggil surat layang, orang tak percaya. Dia kena ada cop ataupun dia kena ada highlight atau kepala dia tu. Apa benda tu? Head letter. Apa dah? Tak apalah. Ada kat kepala tu lah. Kan? Dia kena ada itu. Kalau kita hantar, utus kat dia, baru orang percaya. Jadi pada zaman Nabi Muhammad buat satu bentuk cincin dan juga digunakan sebagai cop muhur dia. Dalam hadis ni dia kata Nabi tak pakai. Lepas ni kita akan tengok ada hadis yang menerangkan bahawasanya Nabi guna cincin tu dan juga Nabi pakai, dan itulah yang dikira sebagai sunnah kita. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, antaranya hadis yang ke-87 Sayyidina Anas ibn Malik, dia kata kana khatamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fasahhu minhu. Cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah diperbuat daripada perak, dan juga batu dia pun belah atas ni juga diperbuat daripada perak juga. Lepas ni kita akan tengok cara tulisan yang ditulis di atas cincin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab bagi syarah kitab Syama'il Muhammadiyah ni ada seorang daripada ulama yang bernama Al-Alama Zainuddin Ibn Iraqi. Dia kata setakat yang aku duk baca telaah dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia kata aku tak tahu cincin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia bentuk dia 3 segi ke 4 segi ke, murabbak ke, musallas ke, 3 segi, ataupun dia kata bentuk dia bentuk bulat.
Aku tak tahu, aku tak jumpa. Sebab tak ada yang sahabat-sahabat duk sebut lagi cincin Nabi ni bulat ke, tiga segi ke, petak ke, ataupun dia kira sebagai bulat. Tak tahu. Dan juga kalau kita cek pun dalam hadis Syama'il Muhammadiyah pun tak sebut cincin Nabi ni bentuk dia macam mana. Cuma yang ada sebutan dia lepas ni kita akan jumpa, iaitu setiap daripada baris itu ditulis Allah, Muhammad, Rasul. Dia tulis dekat cincin dia tu. Sebab apa? Dia akan cop nanti bahwasanya ada tulisan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seterusnya daripada Sayyidina Anas bin Malik juga. Hadis yang ke-88. Sebab apa banyak sangat main daripada Sayyidina Anas bin Malik? Sebab apa? Kita dah cerita dia daripada kecil lagi duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang dikeluarkan daripada dia. Lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila al-ajam, qila lahu innal ajaba la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatamun fasna' khataman, qala fa ka'anni anzuru ila bayadihi fi kaffihi. Sayyidina Anas bin Malik dia kata ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak menulis surat kepada negara-negara yang asing, ketua-ketua negara yang asing, ada yang berkata kepada baginda bahwasanya bangsa asing itu ataupun pembesar-pembesar daripada negara-negara luar ni, daripada Parsi, Rom dan sebagainya, mereka ni tidak akan menerima surat melainkan kalau ada cop mohor saja. Maka oleh kerana demikian Sayyidina Anas bin Malik kata bahwasanya Nabi Muhammad SAW selepas daripada ada orang cerita dekat dia, barulah dia menempah sebentuk cincin. Lalu Sayyidina Anas berkata, aku seolah-olah dapat membayangkan cincin yang putih di telapak tangan beliau. Dan dia duk lihat, dia pernah tengok Nabi Muhammad SAW pakai dekat tangan dia. Ni yang kata tadi kata tak pakai, yang ni kata pakai. Adakah benda ni satu salin satu yang menunjukkan tak ada percanggahan dan sebagainya? Mana kata tak. Sebab apa? Kadang-kadang Nabi tak guna, kadang-kadang Nabi pakai. Yang tu yang boleh kita baca. Ada kadang-kadang sahabat tengok Nabi ambil cincin dia letak kat lain. Kadang-kadang ada sahabat yang tengok Nabi pakai dekat jari dia. Mana kata tak ada pun percanggahan. Antaranya Nabi dia ada cincin dan juga dia pakai cincin tu, dan cincin yang sama juga digunakan sebagai cop mohor dia. Itu yang kita kena pegang. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis ni jugalah nak menunjukkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah orang yang meraihkan uruf. Uruf ini adalah dikatakan sebagai adat setempat, lebih kurang macam tu. Tapi uruf ni iaitu kalau sesebuah negara tu diamalkan oleh ramai, oleh boleh kata keseluruhan daripada ahli-ahli qaryah dia, ahli-ahli negara, ahli-ahli balad dia, yang tu dikatakan sebagai uruf. Dengan sebab tu kita tak berapa setuju kalau orang kata tak ada perundangan Islam yang diambil daripada uruf. Kita kena ingat bahawasanya sebelum ni banyak kali dah duk pesan, Islam ni bukan saja ulama-ulama kita ni bukan saja dia belek dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah saja, malahan banyak lagi sumber-sumber yang diambil oleh alim ulama kita untuk dijadikan sumber-sumber sebagai sumber perundangan Islam. Tak nafi ulama kata yang pertama iaitu sumber yang utama Al-Quran, kemudian turun kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama sebut pula dengan ijma' dan juga qiyas, juga diambil kira. Kalau tak ambil kira ijma' dan juga qiyas tu yang jadi duk pening tu. Yang tak mau pegang alim ulama ni orang yang tak mau ambil kira dengan ijma' dan juga qiyas. Ijma' ulama, qiyas ulama, mereka tak mau pegang, mereka nak pegang kepada zahir hadis, zahir daripada bentuk zahir Al-Quran saja, ayat-ayat Al-Quran, nak pegang Al-Quran tu secara zahir, tak mau dah dengan penakwilan dan juga pendapat-pendapat ulama, mereka tak mau pegang. Maka lahirlah golongan-golongan yang suka nak membid'ahkan orang ni hari ni, yang ramai yang kita duk tengok hari ni. Dengan sebab tu dibaca ayat Al-Quran, hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, mereka pegang dengan zahir hadis, mereka kata pegang dengan zahir ayat Al-Quran, diharamkan ke atas kamu hurrimat alaikumul maitata, dengan darah-darah dan juga bangkai-bangkai, segala bangkai, okey,
walahmal khinzir. Mereka kata hanya daging-daging babi saja yang diharamkan. Sebab apa? Sebab tak mau pakai dengan kias. Dengan sebab tu kalau kita mengaji, kias tu pula ada bahagian-bahagian dia. Ada qiyasul adna, ada qiyasul musawi, ada qiyas a'la. Ada banyak jenis. Tapi jenis tak mau mengaji, tapi duk buat hebat lebih daripada alim-alim ulama orang terdahulu. Imam Syafi'i tak boleh nak ikut, tak mau nak ikut. Imam Maliki, Imam Ahmad Ibn Hanbal, mereka tak mau ikut. Mereka kata sebab apa kita nak ikut dengan mazhab? Sebab apa kita tak terus ambil daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah? Ada golongan jenis ni, ada. Mereka kata kat kita sebab apa kita nak kena ikut cakap-cakap orang lagi, manusia lagi, padahal yang ni adalah daripada Allah SWT dan daripada Rasul. Tak mau pegang dengan kias. Mana kata hang boleh makan dengan daging babi, okey tak apa, daging babi haram, mereka nak boleh makan apa? Keluarlah daripada dulu, pada zaman dulu, kalau tuan-tuan ingat, ada seorang daripada mereka panggil tu guru lah juga, dia pun buat kena pendapatnya boleh makan dengan sup ekor babi, sup tulang babi. Sebab apa? Tak mau nak kias. Orang kata benda tu haram, Allah SWT dia letakkan lahmul khinzir itu haram dengan sebab apa? Itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Iaitu daripada sudut balaghah. Allah SWT dia sebut saja lahmal khinzir sebab apa? Sebab kat babi tu paling banyak daging dia. Sebut daging babi yang kecil-kecil tu dah masuk dah. Tu style Al-Quran. Kalau dia nak sebut satu-satu, maka diharamkanlah babi ke atas kamu, diharamkan daripada bentuk dia nak sebut pula satu-satu. Tulang dia, darah dia, jenuh lah. Bukan setakat 30 juzuk hari ni tuan-tuan nak kena baca, bahkan kali double 2 pula, 60 juzuk pula Allah SWT nak cerita kepada kita satu-satu. Dengan sebab tu Al-Quran ini dilengkapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga dianya disyarahkan daripada alim ulama. Dengan sebab tu ada hadis Nabi Muhammad bagi tahu kepada kita bahawasanya al-ulama warasatul anbiya. Sebab apa? Ulama-ulama ni lah tempat kita nak rujuk balik. Kalau kita dok buat lebih pandai pada ulama, ada jadi masalah tu dengan jenis perangai hak dok buat dia tu alim lebih daripada ulama. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Baik, dengan sebab tu kita kata huruf ni juga termasuk dalam bab yang dikatakan sebagai sumber perundangan Islam. Kalau satu-satu tempat tu huruf dia macam tu, mana kata kita kena raikan selagi mana huruf itu tidak melanggar dengan syarak. Huruf kita pada hari ni, orang dulu-dulu dah buat sampai hari ni kita dah buat malam Jumaat baca Yasin. Ada tak langgar dengan syarak? Nak bagi tahu Ustaz, surau kita buat tak? Dah kita ada kuliah kan? Tak apa lah. Dah agak-agak kita dah buat talqin. Langgar dengan syarak tak? Kita duk baca la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita duk baca talqin apa tu? Kita duk baca tahlil. Langgar dengan syarak tak? Sebut mai. Kalau tak melanggar dengan syarak, maka dia dikira sebagai satu huruf. Sebab apa? Sebab daripada dulu lagi sampai hari ni kita duk buat benda tu. Kita nak apa benda yang kita nak hadiahkan kalau sahabat-sahabat kita yang meninggal dunia ni, tapi bersyarat. Bukan tak boleh, ustaz-ustaz pun, ramai-ramai pun bukan tak boleh. Mereka main duk cerita boleh nak buat tapi bersyarat. Jangan guna duit anak-anak yatim. Yang tu ya, nak buat pun tak apa, buat lah. Kalau kata dia tu orang miskin, jadi kewajipan pula orang sekeliling dia tu. Kalau nak buat, kalau dia kata nak buat tapi tak ada duit dan sebagainya, kutip seorang sikit. Kalau kat surau kita ni, kutip seorang sikit, buat dekat dia. Ataupun buat secara free, hang tak payah buat main apa-apa, tak apalah. Ada saja ahli Korea kita meninggal, tolong buat sat kat dia. Cuma jangan mewajibkan. Jangan kita mewajibkan. Yang tu ya, jangan mewajibkan. Mana kata mati, wajib Kalau kata dia tak buat, hang berdosa. Lepas ni aku tengok hang dalam neraka, tak boleh macam tu. Kan? Benda tu bukan wajib, cumanya benda tu dah jadi uruf kita. Kalau dia buat tak apalah, sebab tidak melanggar syarak. Selagi mana tidak melanggar syarak, tak ada masalah. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, betul lah kita pun nak ikut dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi tak buat benda tu, tapi tak semestinya benda yang Nabi tak buat itu adalah dia yang menjadi hukum bahawasanya benda tu haram. Tak. Banyak benda yang Nabi tak buat tapi menunjukkan benda itu adalah al-ibahah, benda yang menjadi keharusan. Ada benda yang Nabi tak buat tapi boleh kita buat. Kalau macam tu hari ni tak payah duk main WhatsApp, tak payah. Handset tu buang, lempak ni. Nabi tak buat. Depa kata Nabi tak buat. Yang tu tak boleh, yang tu bukan termasuk dalam ibadat. Depa kata, betul lah tak masuk dalam ibadat, tak apa, tapi kami rasa kalau handset kami duk hantar benda-benda yang membawa kepada kebaikan, mana kata benda tu menjadi kebaikan kepada kami juga, Allah SWT akan ganjarkan ganjaran pahala kepada kita, tak apa. Kalau hampa kata tak ada kebaikan, tak apa, hampa buang, kami nak guna. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hari ini jom hadis yang ke-89. Anas bin Malik, dia kata lagi, hadis datangnya daripada Anas bin Malik, dia kata kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulus satrun wallahi satrun. Ukiran cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tulisan Muhammad pada satu baris, Rasul pada satu baris, dan Allah pada satu baris. Dia tulis Muhammad, baris yang kedua Rasul, yang ketiga Allah. Ada yang kata Allah, Rasul, duduk tengah Muhammad. Yang tu cincin yang dikatakan sebagai cincin sebagai mohor baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan-tuan cukuplah sekadar ini kot. Lepas ni kita tengok kita akan tengok tentang hukum-hukum berdasarkan part daripada mazhab-mazhab kita. Ulama-ulama kita kata apa tentang hukum-hukum nak pakai cincin ni. Boleh tak kita ni orang lelaki pakai cincin penuh jari ni? Boleh tak? Orang perempuan boleh tak pakai jari penuh cincin? Hak jenis gila cincin, gila tak tentu dia saja gila kepala otak ni, dah. Dia ada gila macam-macam. Kan? Gila kereta, ada. Gila kereta, ada gila kereta, dia beli kereta, ada banyak biji dah tapi dia duk beli kat kereta. Tu gila kereta. Gila apa ni? Gila telekung. Orang perempuan je kan. Dia panggil gila telekung. Telekung 30 kan, untuk tiap-tiap hari tu ada, dia beli lagi, beli susun-susun, tu gila telekung. Telekung tu kira macam-macam jenis pattern, daripada pattern kain pelekat sampai dah cadar. Hari ni kita duk tengok kan, kadang-kadang tu duk fikir corak ni sepatutnya duduk kat cadar rumah aku, tapi tiba-tiba duduk atas kepala dia ni pula. Ada juga. Dia panggil gila tudung. Yang ni pun kalau ada jenis gila cincin, dia beli cincin banyak-banyak, dia pergi pakai kat jari dia macam tok bomo pula. Cincin pula kena-kena satu-satu besar menumbuk ni mata. Itu gila cincin dia panggil. Boleh tak? Boleh tak pakai? Maka benda ni kita akan bincang dan huraikan pada halaqah yang akan datang insya-Allah, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian insya-Allah kita akan tengok pula ada kisah yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat kepada raja-raja Kisra, raja Persia, Romawi dan sebagainya, dan antaranya raja Kisra, raja Parsi ni. Dia ambil dapat surat Nabi, dia koyak terus. Kemudian Nabi mendoakan kepada dia. InsyaAllah yang tu kita akan jumpa pada halaqah-halaqah akan datang. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah sekadar ini. Apa yang buruk itu datangnya daripada diri sendiri. Walhal ianya tetap datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka, kalau kata nak tanya apa-apa soalan, kita buka sat. Tak ada dia pun apa ada nak tanya, tapi nak tanya dia pun takut lagi Ustaz Samudin dia jawab lagi pergi pukul 10 kami nak balik dah, perut duk lapang dah, bini duk masak dah. Ada ke?
Okey, baik, sahabat kita tanya, kalau masa kita sembahyang Jumaat tu doa antara dua khutbah, kan, masa tu doa dalam khutbah kedua yang orang dok baca Allahumma fil muslimin wal muslimat, yang tu salah satu daripada rukun khutbah, dia termasuk, kan. Kalau tak baca, tak cukup rukun khutbah, mana kata hilang salah satu rukun, tak sempurna kita punya khutbah kita. Jadi dia termasuk dalam rukun khutbah. Yang jadi khilaf dia doa masa kita antara dua khutbah tu, yang tu khilaf ulama. Sebab apa? Zaman Nabi ada yang kata Nabi tak pernah buat, dan dia berlaku pada zaman Sayyidina Osman. Tapi masa tu ada juga sebahagian ulama kita, antaranya kalau tak salah Imam An-Nawawi dalam kitab dia sendiri pun, angkat tangan ketika tu pun dianggap sebagai makruh. Sebab apa? Sebab dia takut-takut melalaikan diri kita. Angkat tangan dia pun. Anda baca masa ketika tu kami duduk mengaji tu, ustaz baca depan tu, dia baca-baca, dia kata makruh. Tanya kepada syekh yang mengajar pondok tu, tapi bagi diri dia, dia kata dia rojehkan benda tu tak makruh, sebab ada pendapat yang kata tak makruh, kecuali kalau melalaikan kita. Melalaikan macam mana? Kita angkat tangan, kita duk belek tangan kita, tak dengar pun orang duk baca doa, duk belek, Allah tangan aku kuku tak ada nak potong ni, cekam pula. Dua minggu tu, kan, dia guna tangan dia korek tak hidung lekat celah tu, duk gelintir hujung tu, jentik pergi kat orang depan pula. Yang tu melalaikan kita. Ana yang paling tak setuju sekali kalau tengah orang duk khutbah, kan, orang duk khutbah tabung duk main lalu. Cukup tak setuju. Orang duk tengah khutbah, depa duk main tolak tabung tu. Kalau masa tu, kalau tuan-tuan sampai depan tuan-tuan nak buat macam mana? Biar buat tak tahu. Selalunya kalau sampai depan tu buat tak tahu. Ikutlah orang nak kata apa. Kita faham lagu tu. Sebab apa? Kalau kita tolak, kalau kita melalaikan dengar dengan khutbah tu, mana kata kita telah melakukan satu perbuatan yang sia-sia. Takut-takut yang dikatakan dengan perbuatan larau tu, yang kita termasuk dalam tu. Dengan sebab tu, kalau boleh pesan juga kat ustaz-ustaz pun, kawan-kawan apa, kalau boleh pesan awal-awal masa nak khutbah tu, nak tabung tu bagi tahu awal, kalau nak bergerak lah ni sebelum daripada baca khutbah. Kalau tak, lepas pada baca khutbah lagi. Kalau tak, tabung tu tak ujung tu. Kalau tak, kumpul yang setempat, buh lampu naik kereta kita. Kereta tu dia kan. Tak, dia waktu tu dia jadi sibuk ke tu. Orang dia tengah khutbah depan ni, duk kena pasal pas dan sebagainya. Tu benda yang nak kena tegur juga tu. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. So, terjawab dah. Tadi jawab yang tadi tu. Had ni sebagai tu lah, jangan duk tanya sangat. Dia jawab, dia pikut tu pula, jadi panjang. Ada lagi kot? Tak ada tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jaman hadi jaman marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli islam wa izzal muslimin wa ansuril mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.